Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling baik ialah solat yang qunutnya panjang. Diriwayatkan daripada Hazrat Jabir radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling baik ialah solat yang qunutnya panjang. Dalam menjelaskan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah, dan ini dalam solatmu dalam keadaan qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Azra Mujahid rahmatullahi alaih menyatakan bahawa maksud qanitin di sini termasuklah rukuk, khusyuk, rakaat yang panjang, yakni lama berdiri, mata tunduk ke bawah, merendahkan bahu, yakni tidak berdiri tegak menggambarkan kesombongan, dan takut kepada Allah SWT. Perintah dalam ayat yang tersebut termasuklah ke semua perkara-perkara ini. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum berdiri menunaikan solat, maka mereka berdiri begitu takut kepada Allah SWT. Maka mereka begitu takut kepada Allah SWT untuk memandang ke sana ke sini, ataupun membolak-balikkan anak-anak batu ketika sujud, ataupun melakukan perkara-perkara yang sia-sia, dan mengingati hal-hal keduniaan di dalam hati, kecualilah yang terlintas dengan secara tidak sengaja. Di sini riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Keterangan terdapat berbagai-bagai pentafsiran yang telah dibuat mengenai ayat wa qumu lillahi qanitin. Salah satu makna qanitin ialah diam dan senyap. Pada permulaan Islam, bercakap, memberi salam, menjawab salam dan sebagainya ketika bersolat adalah dibenarkan. Namun setelah turunnya ayat ini, maka bercakap-cakap dalam solat tidak dibenarkan lagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu itu baginda sedang mendirikan solat. Biasanya baginda akan menjawab salam saya, maka saya pun memberi salam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Saya mula bimbang dan merasa mungkin kemurkaan Allah SWT telah menimpa diri saya. Ingatan berbagai-bagai peristiwa mulalah menyelubungi pikiran saya. Saya ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terfikir tentang peristiwa lama. Mungkin baginda sallallahu alaihi wasallam memarahi saya kerana apa-apa yang telah saya lakukan. Setelah menunaikan solat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah SWT mengubah perintahnya sebagaimana yang disukainya. Sekarang Allah SWT melarang daripada bercakap dalam solat. Lalu baginda membaca ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah SWT dalam solatmu, dalam taat dan dengan taat dan khusyuk, dan menjelaskan bahawa sekarang solat hanyalah untuk berzikir, hanyalah untuk zikir, tasbih serta memuji-muji Allah SWT, dan tidak lagi dibenarkan bercakap perkara-perkara yang lain. Hazrat Muawiyah bin Hakam Salmi radhiyallahu anhu berkata, apabila saya pergi ke Madinah Munawwarah untuk memeluk agama Islam, maka banyak perkara yang diajar kepada saya. Antaranya perkara itu ialah apabila seseorang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka saya perlu menjawab perkataan
yarhamkumullah. Oleh sebab amalan ini baru saja saya pelajari, saya belum mengetahui bahawa amalan ini tidak boleh dilakukan semasa dalam solat. Apabila seorang sahabat bersin ketika solat, maka saya pun menjawab, yarhamkumullah. Setiap orang yang berada berhampiran dengan saya merenung tajam kepada saya sebagai memberi peringatan. Pada ketika itu saya masih belum mengetahui bahawa bercakap dalam solat tidak dibenarkan. Lantas saya pun berkata, sangatlah mendukacitakan. Saya berkata, sangatlah mendukacitakan. Mengapa kamu semua merenung kepada saya dengan pandangan yang begitu tajam? Mereka mengisyaratkan kepada saya supaya diam. Saya pun terus diam, walaupun masih tidak memahami isyarat mereka itu. Setelah selesai menunaikan solat, baginda Rasulullah SAW tidak pun memarahi atau menghardik saya. Baginda hanya bersabda, dalam solat tidak dibenarkan bercakap-cakap. Solat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan baca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang penyayang seperti baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelumnya atau selepasnya. Tafsiran yang kedua yang diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ialah qanitin bermakna khashi'in, yakni orang yang mendirikan solat dengan khusyuk. Tafsiran tentang khusyuk sama seperti yang diriwayatkan daripada Mujahid rahimahullah alaih, sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, iaitulah rakaat yang panjang, mengerjakan dengan khusyuk dan khudu', pandangan ditundukkan ke bawah dan takut kepada Allah SWT. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa pada permulaan Islam, ketika bersolat pada waktu malam, baginda Rasulullah SAW akan mengikat dirinya dengan tali untuk menghindarkan diri daripada terjatuh apabila terlalu mengantuk. Lantaran itulah turunlah ayat yang berikut ini. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ada Toha, yakni kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu mendapat kesusahan. Terdapat banyaklah hadis yang memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersolat dengan rakaat yang begitu panjang sehingga kaki baginda menjadi bengkak. Namun kerana sayang dan belasnya terhadap kita, baginda SAW menasihati kita agar berusaha melakukan sesuatu mengikut kemampuan dan ketahanan diri kita. Janganlah sampai kita memikul beban lebih daripada kemampuan, yang akhirnya kita tidak terpikul ke semua bebanan itu. Tuan-tuan, itulah cerita tentang semayang. InsyaAllah kita dapat tibalah.